pada surat bertarikh 9 Mei 2011. Hari ini 19 Mei 10 hari lepas, yang ditandatangani oleh Datuk Abdul Rahman Osman. Ini bukan bekas Timbalan Presiden Keadilan dulu, Datuk Abdul Rahman Osman dari Pendaftar Pertubuhan Malaysia, dialamatkan kepada Presiden dan juga Setiausaha Agung Parti, memaklumkan mengenai pembatalan pendaftaran pertubuhan parti dengan merujuk kepada pasal 32.2.1 Undang-Undang Berdaftar Parti, dan kemudian memberikan tarikh 9 Jun, tarikh akhir bagi Parti Keadilan memaklumkan kembali kepada pendaftar pertubuhan mengapa Parti Keadilan tidak boleh diharamkan atau dibatalkan. Secara khusus, pendaftar pertubuhan merujuk kepada pemecatan Raja Gopal, anak lelaki Andai Kalam, pada 1 April 2009 dan 27 April 2009 tanpa terlebih dahulu melalui proses Lembaga Disiplin Parti. Ini surat daripada ROS, ya, surat kuning, surat nak haramkan parti, merujuk pasal 32.2.1 ditandatangani Datuk Abdul Rahman Osman bertarikh 9 Mei 2011, memaklumkan hasrat membatalkan parti kerana melanggar pasal 32.2.1 dari hal memecat Raja Gopal, anak lelaki Andai Kalam. Okey. Surat dialamatkan kepada Presiden dan juga Setiausaha Agung Parti. Baik. Parti kemudian mendapat melakukan beberapa kerja rumah dengan panduan penasihat undang-undang parti. Kemudian mendapati bahawa setelah disemak alasan kenapa parti ini nak dibatalkan oleh pendaftar pertubuhan ialah pasal 32.2.1 Undang-Undang Parti Keadilan. Pasal itu tak wujud dalam perlembagaan parti. Pasal 32.2.1 tidak wujud di dalam perlembagaan parti yang diluluskan sendiri oleh pendaftar pertubuhan. Bila kita nak buat parti, kita kena buat undang-undang tubuh. Undang-undang tubuh mesti diluluskan oleh pendaftar. Pendaftar tahu mengenai undang-undang tubuh parti, tapi memetik klausa yang tak wujud dalam parti untuk mengharamkan parti. Ya. Jadi itu perkara yang agak aneh, yang mencerminkan niat jahat atau malafide pendaftar pertubuhan. Anwar, kamu dah heret dia keluar masuk mahkamah. Naik Presiden, kamu dah ugut nak cederakan anak. Motorkar, kamu dah sabotaj. Suara Keadilan, kamu dah haram, tarik balik permit. Berceramah kalau di Selangor, permohonan permit kalau Anwar dan Azmin tak boleh. Di Johor langsung tak bagi kalau Anwar ceramah. Sekarang parti ini kita sedang di pusingan akhir mempersiapkan parti untuk masuk pilihan raya. Parti ini pula nak diharamkan dengan alasan pasal yang tak wujud dalam perlembagaan parti. Jadi apa kesimpulan dia? Pendaftar yang sangat berniat jahat. Dia merujuk kepada kes dalam surat ini ialah Raja Gopal, anak lelaki Andai Kalam. Saya nak sebut bahawa semakan kita mengikut maklumat itu, kita tak ada nama Raja Gopal. Yang kita ada ialah Jaya Gopal, anak lelaki Andai Kalam. Okay. Kes yang membabitkan Jaya Gopal ialah dia telah bertanding sebagai calon bebas
pada pilihan raya kecil Bukit Selambau 7 April 2009. Ekoran daripada itu, Majlis Pimpinan Tertinggi, and it was minuted pada 26 April 2009, sebab kamu bertanding sebagai calon bebas lawan calon parti yang diberi watika sah, iaitu saudara Mani Kumar. Tak ada parti di dunia yang akan memaafkan anggota yang bertanding lawan parti sendiri dalam pilihan raya. Maka munasabahlah MPT memecat saudara Jaya Gopal. Bukan Raja Gopal. Dalam pendaftar pertubuhan, Raja Gopal. Dulu tarik pun tak pakai. Dan tarikh yang disebut di dalam notis pendaftar 1 bulan 4 dan 27 bulan 4 pun tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Rekod kita ialah 26 April 2009. Jadi Setiausaha Agong Parti pada 11 Mac 2009 juga telah mengeluarkan perkeliling memaklumkan mana-mana anggota parti yang bertanding tanpa watikah dari parti akan dipecat serta-merta tanpa perlu merujuk kepada penama tersebut. Ini perkeliling parti oleh Setiausaha Agong 11 Mac 2009. Jadi adalah sangat jelas pendaftar pertubuhan dalam menghantarkan notis niat mengharamkan parti telah melakukan beberapa tindakan yang sangat aneh, fakta yang tidak betul, rujukan undang-undang tubuh yang tak ada kena-mengena dengan Parti Keadilan, tapi ditandatangani oleh pendaftar pertubuhan Datuk Abdul Rahman Osman dengan memberikan tempoh sebulan kepada keadilan. Dan saya telah diarahkan oleh pimpinan parti Biro Politik semalam untuk menjawab surat ini, dan hari ini kita akan menghantar surat kepada pendaftar pertubuhan dengan memberikan alasan-alasan seperti yang saya berkongsi dengan rakan-rakan media sebentar tadi. Pendaftar Datuk Abdul Rahman bin Osman melalui notis ini menggunakan kuasa dia di bawah Seksyen 13/2 Akta Pertubuhan 1996, ya. Itu kuasa dia. Apabila kita teliti itu, perkataan yang digunakan dalam undang-undang itu, ada perkataan saya baca dalam bahasa Inggeris, ya. 13(1) subject to subsection 2, the registrar may in the following cases cancel the registration of any society registered under section 7. Dan ada beberapa syarat-syarat, ya. Jadi syarat yang relevan untuk kes kita adalah C, if the registrar is satisfied. Ini perkataan yang penting, ya. Dia perlu puas hati dulu fakta-fakta tertentu sebelum dia keluarkan notis yang dia baru keluarkan di bawah Seksyen 13(2), di mana bila dia cadang untuk membatal pendaftaran parti itu atau pertubuhan, dia kena memberitahu dan dapat jawapan dalam 30 hari. Itu yang dia buat melalui notis ini. Tapi sebelum itu, ini condition precedent, ya, yang mesti ditunaikan, mesti dipenuhi, ya. The registrar is satisfied. Jadi bagi kita sekarang, tuan-tuan dan puan-puan telah mendengar tentang fakta-fakta tadi daripada Setiausaha Agong. Satu, dia sebut satu peruntukan yang tidak wujud dalam perlembagaan parti. Dia kata kita telah bersengaja melanggar, willfully or intentionally melanggar. Dia sebut orang yang dipecat yang nama dia tidak ada dalam rekod. Dia sebut dua tarikh yang tidak kena-mengena dengan tarikh sebenarnya berlaku, ya. Tapi bagi kita, soalan yang kita bagi kita, macam mana pendaftar ini puas hati, satisfied under the law, sebelum dia gunakan kuasa yang besar dia ada, kuasa untuk membatalkan pendaftaran parti politik atau mana-mana pertubuhan, kuasa yang sangat menindas, is very oppressive, very big power. Jadi ini kita melihat tadi seperti yang disebut, bagi kita lah,
jelas dalam kes ini pendaftar ini bertindak dengan berniat jahat. Dan kita nampak di belakang memang ada fingerprint atau tangan UMNO Barisan Nasional. Ya, yang sekarang kita nampak sudah walaupun kadang-kadang beria-ria tentang pencapaian mereka sini sana di luar negeri di sini, tapi nampak sangat dalam keadaan terdesak sehingga mengarahkan pendaftar mengeluarkan satu notis begini yang cukup remeh, cukup bodoh lah boleh dikatakan, ya, cukup bodoh, ya. Tapi implikasi dia serius, ya. Dia mau membatalkan pendaftaran Parti Keadilan. Dalam masa terdekat kita akan mengadakan PRU 13. Jadi inilah ada implikasi yang sangat serius, ya. Saya ingin tambah, ini bukan satu procedural method dalam perkara ini, dan ini bukan satu perkara yang hanya kita jawab melalui surat oleh Sekretariat Parti Keadilan. Kita imbas semula dalam sejarah parti dibentuk, terutamanya dalam bulan-bulan terdekat ini. Mulai dengan surat khabar rasmi Parti Keadilan Rakyat diharap dengan satu perkataan, satu masalah teknikal, kata kita telah melaporkan tentang Felda. Surat khabar diharapkan. Kemudian kita lihat series of attack on Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim, dan dengan langkah-langkah yang ada kemungkinan untuk disqualify beliau untuk bertanding. Ramai lagi pemimpin kita di-charge dalam mahkamah. Serangan terhadap Presiden Parti atau pribadi. Yang paling terkini, serangan terhadap Naib Presiden Nurul Izzah, ugutan melalui SMS. Kini datang dengan satu surat yang tidak ada kena-mena dengan prosedur yang betul. Kita tidak melihat sebagai perkara yang isolated atau pegawai silap atau pegawai tidak dapat nasihat yang betul. Tapi saya mencabar bahawa ini memang satu rancangan yang datang dari paling atas, termasuk Menteri KDN dalam negeri harus jawab, adakah ada plot, ada satu perancangan yang teliti yang targeted terhadap Parti Keadilan Rakyat. Dan kita juga dapat lihat tanda-tanda pilihan raya akan diadakan dalam masa terdekat, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, parlimen mungkin akan dibubarkan. Tapi nampaknya mereka tidak kembali untuk mendapat mandat melalui satu persaingan yang sihat, tapi melalui cara yang kotor untuk menekan dan menindas oposisi. Dan saya nampak perkara ini harus dijawab oleh Menteri Dalam Negeri, dan juga Perdana Menteri harus juga memberi penjelasan sama ada kerajaan mempunyai rancangan ini untuk marginalize, untuk menepikan atau menindas parti-parti pembangkang di negara ini, terutamanya khususnya Parti Keadilan. Isu disiplin ni adalah hal dalaman parti, tak kena-mengena dengan pendaftar. Ini satu fundamental point, ya. Itu hal dalaman kita, our internal affairs. Sama ada kita perlu dengar anggota itu atau tidak adalah hak kita. Keputusan MPP yang di bawah undangan perlembagaan parti, keputusan MPP adalah muktamad, ya. Jadi ini jelas, dan mereka pun tahu, mereka yang luluskan perlembagaan itu. Dan inilah kali pertama, is unprecedented, di mana isu disiplin berkaitan dengan seorang anggota daripada 500,000 anggota dibangkit sebagai alasan untuk membatalkan pendaftaran parti. Dalam sejarah Malaysia, saya rasa kita boleh kata kes pertama untuk parti politik di mana kes disiplin seorang individu yang bertanding melawan parti dipecat
dibangkitkan atas sebagai alasan untuk membatalkan pendaftaran parti.